Soalan nombor 6. Rajah menunjukkan segitiga ABC dan segitiga CDE dengan keadaan BCE dan ACD ialah garis lurus. Okay, yang ni dia just inform ni lah garis lurus BCE dan ACD ni. Yang ni yang ni bila dia garis lurus macam ni kan. Jadi dia bersilang tu mungkin kita ada nanti nak guna kan. Salah satunya kita tengok kat sini dia sudut bertentang bucu kan. Kalau ikut kat situ sudut dia mesti sama. Mana tahu nak guna nanti. Itu sebab dia bagi tahu. Okay, so soalannya hitung panjang BC. Okay, hitung panjang BC. So dia nak jarak B ke C. Dia nak yang ni dia nak yang ni. Okay, so kita tengok segitiga ABC. Okay, ada 3 maklumat dah kat sini sebab ada 2 sudut. Okay, ada 2 sudut, ada 1 sisi. Cukup 3 maklumat. Kita nak guna formula sin ke formula cos? Formula sin sebab ada sudut dan sisi yang bertentangan. Okay, so yang kita nak cari adalah panjang CB. Sudut yang bertentangan dia ada. Okay, so macam mana kita nak tulis? Okay, macam mana nak tulis? Kamu cakap kat cikgu. Macam mana nak tulis? Guna formula sin tahu dah. Lepas tu nak tulis macam mana? BC bahagi sin 25. Okay. Sama dengan 4. Okay. Per sin 50. Okay. Tulis macam ni pun dapat markah dah. Okay. Belum selesaikan lagi. Okay. So BC sama dengan 4 per sin 50 darab dengan sin 25. Okay. So calculate lah. Okay, dapat BC, so dapat BC berapa? 2. Dapat tak sama macam buku? Kira 2.207. Kan? Dapat tak sama macam buku? Ni cikgu tengok dalam buku lah jawapan ni. Dapat Dapat. Okay. And then soalan kedua. Soalan kedua ialah DE. Dia nak panjang yang ni. Okay, so dia nak panjang yang ni. DE. Okay, panjang DE kita rujuk segitiga CDE lah. Tapi maklumat tak cukup. Kita ada 2 sisi sahaja. Okay, so kita at least kena ada lagi satu maklumat. Okay, yang boleh kita dapat maklumat dekat sini adalah sudut dekat sini lah. Okay, sebab sudut kat sini boleh cari. Sudut sini dengan sudut sini dia akan jadi sama. So kita kena cari dulu sudut ECD. Okay, sudut ECD mestilah 180 tolak dengan 50 tolak 25. Okay, kita rujuk segitiga ABC dulu untuk mencari sudut ACB. Okay, so yang ni kita akan dapat sudut dia berapa? 105 kan. Okay, so masuk sini pun sudut 105. Okay, dah cukup 3 maklumat baru boleh. Okay, so apa yang kita nak guna? Kita guna formula cos, betul tak? Sebab segitiga CDE ni dia tak ada sudut dengan sisi yang bertentangan tu. Okay, so kita kena gunalah formula cos. Okay, so disebabkan kita nak cari ED, kemudian sudut pula ada yang bertentang dengan ini. Okay, so kita guna formula cos, kita ambil ED dulu. Kita assume ED sebagai hypotenuse. Kemudian sisi kat tepi tu mestilah 6 kuasa 2 campur 2.5 kuasa 2. Kita tolak balik dengan dua-dua nombor tadi. Darab dengan cos yang bertentangan dengan ED, iaitu 105. Okay, and then kamu calculate buat square root. Jangan tertinggal square root tu. Sebab ED kuasa 2, tapi dia nak ED saja. So kamu akan kira. Okay, dapat tak macam dalam buku jawapannya? Apa jawapannya? Siapa yang dah kira?
panjang ED ataupun panjang DE lah. Samalah. Cikgu, saya dapat 6.124. 6.124. Sama dengan buku. Okey, yang lain dapat tak? Tapi yang ni dah sama dah, Ines. Sama tak? ED yang formula ni yang masukkan ni sama tak? Baik. Macam mana boleh dapat lain? Okey, sekejap cikgu kira sekejap. 6 kuasa 2. Berapa? 7 point? 2.5 kuasa 2 tolak dengan 2 dah. Kan? Saya tahu. Saya tahu salah simbol. Salah? Salah simbol, saya bagi tolak. Oh ya ke? Yang patutnya Yang ni. Okey. Dia macam tu lah. Kalau kamu assume ED tu hypertenus, jadi yang kiri kanan tu kena tambah. Okey? So dapatlah 7.072 ni kena square root dah. Ingat bila kamu dah tekan yang ni sama dengan, lepas tu baru buat punca kuasa 2. So dapatlah yang ni. Okey? And then soalan B. Dia kata titik C terletak pada BE. C prime. Okay. C prime terletak pada garis BE dekat sini. Tapi sini dah nampak macam complicated kat situ. Cikgu padam. Kat sini. Okay, dia kata titik C tanda berada pada garis BE dengan keadaan AC prime sama dengan AC. Lakarkan segitiga AC prime B. Okay. So kat sini cikgu kata cari yang sama. Yang mana yang sama? A. A yang sama. Jadi titik A tidak boleh bergerak. Cucuk kamu punya jangka lukis. Okay, kalau nak guna jangka lukis lah. Ambil jarak ke C. Sini. Kemudian kamu kena buat lengkok. Lengkok yang bersilang pada garis EB tadilah, BE ni. So dia akan jadi macam ni lah, macam ni kalau kamu guna jangka lukis lah. So dia punya anggaran dia bersilang dekat sini. Okay. So boleh je padam ni, tak perlu pun. Kita buat anggaran sahaja. Okay, so lebih kurang kat sini. Jadi kita sambungkan jarak AC yang ni dengan yang ni mestilah sama. Okay, sebab kalau kita guna jangka lukis kan jari dia sama. So ini kita labelkan sebagai C tanda. Okey. Kemudian dia kata lakarkan segitiga AC tanda B. So sekarang ni kamu tengok segitiga yang ni lah. A, C tanda yang kita buat ni dengan B. Tu segitiga yang baru. Kalau kamu nak lukis balik. Okey. Kamu lukis balik, kamu lukis macam ni lah. Okey. Lebih kurang lah Sini 50. Okay, so sini masih lagi 4 lah. Sini A. Ini C. Bolehlah buat kat sini juga. Okay. Tak ada masalah. Okay, macam tu Okay, kemudian cari sudut AC tanda B. Dia suruh cari sudut kat sini. Okay, cari sudut dekat situ. Okay, so sekarang ni kita nak cari sudut pada C sini. Okay, kita rujuk segitiga yang ni je lah. Nak rujuk segitiga besar tak boleh. Kita kena rujuk segitiga C tanda C dengan A. Okay. So kat sini kita tak ada sudut dengan sisi yang bertentangan. Jadi kita kena guna formula cos. Okay. So apa formula cos yang kita nak tulis dekat sini? Macam mana nak tulis formula cos ni? Menggunakan AC C tanda, C prime. Segitiga yang ni sekarang sebab dia nak sudut dekat sini. Okey, macam mana? Nak tulis apa dulu? Kita kena tentukan dia punya sudut dulu Sudut dia dekat mana? Sudut dia dekat mana? Kalau sudut dekat sini, so kita assume yang ini sebagai hypotenuse. Walaupun nampak sama je dengan 4 kan. Maksudnya
kita nak sudut kat sini, kita jadikan 4 kuasa 2 dulu. Macam tu, 4 kuasa 2. Okay. Lepas tu barulah sisi kiri dengan kanan kita tambahkan, iaitu 4 kuasa 2 campur dengan 6 kuasa 2. Okay. Lepas tu tolak balik, 2 darab dengan 4 darab 6. Okay, cos adalah cos sudut yang dekat sini ni. Cikgu tulis cos C saja. Okay, ataupun cos C tanda. Okay, lepas tu calculate lah. Okay, ini dapat 16. Okay, 16, 4 kuasa 2 campur 6 kuasa 2 dapat berapa? Dapat 52 kan? Kalau salah tolong bagi tahu 2 darab 4 darab 6 dapat 48. Kemudian cos C tanda. Okey, kemudian cikgu pindahkan 4 cos C tanda dekat sebelah kiri. Dia jadi positif 48 cos C tanda. 52 tolak dengan 16. So dapat 36. Okay, so cos C prime ni sama dengan 36 per 48 Okay, kamu akan dapat 0.75. Okay, 0.75. So sudut pada C prime ataupun sudut AC prime B, tekan saja shift cos. Okay, shift cos. So dapat berapa? 41 darjah. Betul ke ni takut cerita silap pun. Oh, tak perlu pun sebenarnya. Sebenarnya tak perlu kira macam ni pun. Tak apalah dah kira, tak apalah. Sebenarnya ada cara yang senang je kan. 41 darjah 25 minit. Tak apalah, cikgu kira je lah. Sebab dah kira kan. 41 darjah. Nanti cikgu bagi tahu ada satu lagi cara. 25 minit. Okay. So itu adalah sudut ACB. Betul ke ni ya? Betul ke? Sebab ada cara satu lagi. Okay, cara satu lagi kan. Dia nak sudut AC prime B. Okay, tadi kita dah kira dah sebenarnya sudut dekat mana tadi sudut kat sini kan. Sini 105. Okay. So dekat sini kita boleh dapat dah. Okay, sudut kat sini 105. Jadi dekat sebelah tu 180 kita tolak je dengan 105. Okay, so kita akan dapat 75. 75 je dapat jawapannya kat sini. So kat sini pun 75 lah sepatutnya. Macam mana cikgu boleh kira jadi 41 darjah 25 minit ni? Walaupun kita guna formula Saya cos. lupa macam cikgu. Kan? Kejap. Yang 6 cm tu. 6 cm tu jarak yang mana? 6 cm tu patutlah tak boleh. Salah ini. Sebab kenapa kita tak boleh ambil 6 cm yang ini. Bagus juga kita buat silap ni. Sebab baru kita tahu apa kesilapan kita. Kita tak boleh ambil 6 cm sebab 6 cm ni adalah jarak E ke C. Okay, kita kena guna, kalau kita nak guna formula cos ni, kita kena ambil jarak C prime ke C. Tak sampai 6 pun sebenarnya. Jadi salah. Yang ni salah. Okay. Okay. Macam itulah kadang-kadang careless kan. Okay, so simple sahaja jalan kerja dia. Cikgu padam balik yang ni. Simple sahaja jalan kerja dia. Okay, so C ke C prime tu bukan 6. Tak tahu. Kita tak tahu. Kalau nak kena cari kan. Kena cari pula panjang C prime tu. Okay, so tak perlu yang tu. So kita guna yang simple tadi macam tadi tu je. Okay. So cara dia kamu just cari sudut ACB tadi kita dah ada tadi. Okay, sudut ACB tadi adalah 105. Jadi sudut ACE tadi,
sudut ACE ataupun ACC prime tu adalah 180 tolak dengan 105. Ya. Oh, dengar. Tadi saya cakap tak dengar. Oh ya ke? Tak dengar. Ni baru dengar. Okey. Okey, baru dengar. Tadi tak dengar apa pun. Okey, so ini 75. So dapatlah ACE 75 darjah. Macam tu sahaja. Okay, ACE 75, AC prime B pun sama. So sudut A C prime B pun dapat 75 sebab kaki yang sama kan. Sini 75, sini 75 lah. Okay, seterusnya nombor 2. Okay, yang kedua, saya tulis kat sini. Cari ketiga, sorry. Ni kedua. Ni yang pertama tadi. Yang ni yang kedua. Okay, yang ketiga. Hitung luas segitiga AC prime B. So, just guna formula luas setengah. Okay. Kita nak cari segitiga yang ni lah. Ni semua ni. Okay, semua ni So, yang mana formula yang kita nak guna? Formula apa kita nak guna? Setengah AB sin. Okey. Setengah AB sin C. Sudut yang mana kita nak guna? Kita nak guna sudut yang mana? Yang mudah. Kita nak kena guna sudut yang mana? 50. Okey, ataupun ni bukan 6 tadi Okey, 50 ataupun sudut dekat sini tadi 75. Nak guna yang mana formulanya? Maybe. Ada idea tak? Yang mana nak guna? Guna sin guna sudut AC tanda darab AC. Darab sin 30. Darab sin 30. Okey, macam ni. Sekarang ni, kita nak guna formula ni setengah AB sin C. Okey, sudut dia ni, sudut yang ni, kita nak ambil yang mana? C tanda ke? C tanda ke 50 ke ataupun yang dekat sini? C tanda. Dekat C tanda. Kalau dekat C tanda, kalau dekat C tanda, kita perlu ada panjang C tanda ke B. Kita ada tak panjang dia? Tak ada kan? Cikgu, yang tu segitiga sama kaki ke? Yang ni segitiga sama kaki yang ni. Yang dekat sini. Panjang dia sama lah. Panjang 4 yang ni sama lah. Kamu nak pecahkan ke? Pecahkan 4. Pecahkan lah dua segitiga tu. Okey, boleh pecahkan. Okey, so tadi sini 75, sini 75. So sudut dekat sini berapa? Kita ambil segitiga AC tanda C dulu. Yang ni kalau kamu nak pecahkan lah. AC tanda C dulu. Yang tu dapat 30 cikgu. Kan? 30, yang ni 30 darjah. Yang ni yang kecil ni Yang ni 30. Jadi kalau kita nak guna luas untuk yang ACC tanda dulu, kita guna setengah darab dengan 4 darab 4 darab dengan sin 30. Kan? Kemudian kalau kita nak ambil segitiga yang ACB pula, kita guna setengah. Okey, kita nak ambil yang mana? Sudut yang mana? Sudut 105. Kita ambil 105 sebab kita ada panjang BC tadi kan, kita dah kira kan. 2.207. Jadi ada kiri dengan kanan, lebih baik kita ambil sudut yang ni. Kalau kamu nak guna sudut 50, kena cari pula panjang AB kan. So kita guna yang mudah je. So setengah darabkan dengan 4 darab dengan 2.207 yang kita dah kira, darab dengan sin 105. Okay. So just kira yang ni je lah. Okay, calculate yang ini sahaja. So tolong calculate, dapat tak? Dapat tak? 8.264. 8.264 kan? Okay, salah satu cara lagi adalah kita terus cari segitiga yang besar ni terus. AC tanda B. Okay, AC tanda B.
Okey, so cara dia, sini dah ada 75, sini dah 50. Jadi kita boleh dapat sudut dekat sini. Okey, kamu kira lah 180. Okey, tolak 75, tolak dengan 50. So kamu akan dapat 55. So sudut dekat sini 55. Okey. Kemudian kita tak boleh guna panjang 6 ni tau. Sebab 6 ni adalah E ke C. Jadi kita kena guna panjang AC tanda iaitu 4 dengan AB. Kita cari AB je. So cara kita nak cari panjang AB. So AB perkan dengan sin 105. Okey, lepas tu kita ambil mana-mana pun boleh. Kita ambil 4 per dengan sin 50. So kita akan dapat panjang AB kita adalah 5.044. Okey, so dah dapat panjang AB. Okey, dapat panjang ni cara lain Okey, dah dapat panjang AB. So kamu boleh guna segitiga yang besar tu, guna saja setengah darabkan dengan sisi tepi kiri dan kanan tu, iaitu 4 darab dengan 5.044 darab lagi dengan sin 55. Macam ni pun boleh Ini pun dapat jawapan yang sama. Okey, dapat juga 8.264. Okey, macam ni. Okey, next seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ke-7. Okey, diberi PQ 10, PR 12, maklumat ni ada. TQ sama dengan QR. TQ sama dengan QR. Ni sama-sama 7. 7 cm Kemudian cari sudut PRQ. PRQ. Maksudnya dia nak sudut pada R. Okey, dia nak sudut pada R. Okey. So, segitiga mana yang kita nak guna ni? Nak tahu dulu. Kalau dia nak PRQ, kita nak kena guna segitiga mana? Boleh tak kita guna sudut RQT? Tak boleh. Yang kecil tak boleh kan? Sebab kalau kita guna RQT ni, kita ada dua maklumat sahaja. Dua maklumat ke? Satu saja. Sebab 87.95 ni, okey, sudut dia adalah yang ini yang ini semua ni, bukan yang separuh tu. So tak boleh guna segitiga yang kecil, kita kena guna segitiga yang besar, PQR. Okey, so kalau dia nak sudut, kita tengok PQR, okey, ada 4 maklumat kalau ikut kat sini, 10, 7 dengan 12. Okey, dengan sudut sekali. Okey, so sekarang kita nak sudut pada R. So nak guna formula sin ke cos? Sin. Sin boleh, cos pun boleh, betul tak? Sebab 3 sisi ada ni, 3 sisi ada ni boleh guna cos sebenarnya. Sin pun boleh. So kita buat dulu. Kita gunakan sin. So apa? Kita nak tulis macam mana? Sin sudut PRQ per dengan 10 sama dengan sin 87.95 bahagi 12. Okey, betul. 7.95 per 12. Okey. So kita kiralah sin sudut PRQ sama dengan sin 87.95 darab 10 perkan dengan 12. So kamu akan dapat berapa? 56.39. Okey, mula kamu akan dapat 0.8328. So kamu tekan shift sin PRQ, kamu akan dapat 56 darjah berapa? 30? 56 darjah berapa minit? 39. 30 perpuluhan Saya buat perpuluhan. Okey je. Okey, 56.39 darjah. Ni tak tukar pada minit kan? Okey, sebenarnya boleh. Tak ada masalah pun. Okey. Cuma dia orang kata kalau kita nak tepat sebenarnya kena tukar kepada minit. Okey, seterusnya panjang TR. Panjang TR Panjang TR kita ialah yang ini. So of course kita kena rujuk segitiga yang kecil dulu lah. Okay, so sini tadi kita dah kira 56.39.
Okey. So sekarang ni kita nak cari panjang TR. Okey, segitiga ni kita ada 3 maklumat kan? Iaitu 7 dengan 56.39 tadi. So dia nak panjang TR. Okey, kita nak guna formula apa ni? Sin ke cos? Kalau guna sin lagi. Boleh guna sin lagi. Sebab ada ni nampak ni bertentang ni. 7 ni dengan 56.39 ni ada. 87.95 tak boleh sebab 87.95 sudut yang sampai sini. Kita nak guna sudut takat sini je. Tapi yang tu tak boleh guna lah So kita ada sudut ni dengan sudut ni. Maksudnya kita kena cari sudut yang ni dululah. Kita kena cari sudut yang ni dulu. Tapi dapat sudut ni, dapatlah sudut yang ni. Sebab sama saja. Okey, so untuk yang kedua, kita guna formula sin. Okey, kita nak tulis apa dulu? Sin sudut QTR Kita guna QTR. Sin sudut QTR perkan dengan 7 sama dengan sin sudut sudut tak boleh tulis sudut tulis saja sin 56. Just tulis sin 56.39 darjah perkan dengan 7. So kamu akan dapat sudut QTR. Dapat berapa sudut QTR? 67. Sama juga. Dapat 56.39. Ya ke? Sudut betul lah 56.39 lah. Ya Allah. Aduh, betul. Yang ni yang ni tak perlu kira. Ya Allah. Habis tu kenapa tadi nak guna sin? Okey. Kita tak guna yang ni kita tak perlu cari sudut QTR. Okey, so sekarang ni kita cuma cari panjang TR sahaja. Jadi kita cari sudut TQR, bukan QTR. TQR Okey, so macam mana cari sudut TQR? Macam ni cari 180 tolak je. 180 tolak 22 bucu. 180 tolak dengan 56.39 tolak dengan 56.39 lagi. Okey, so kamu akan dapat sudut dia adalah 67.22 kan? Okey, 67.22 ni sudut pada TQR. Yang ni 67.22. Okey, so bolehlah cari sekarang panjang TR. Okey, so kita guna TR perkan dengan sin 67.22. Okey, sama dengan ni ambil lah mana-mana sudut pun boleh. Okey, 7 perkan dengan sin 56.39. Okey, so TR sama dengan 7 darab dengan sin 67.22 perkan dengan sin 56.39. Okey, so dapat jawapan tak? 7.75. Okey, Fisha dapat Okey, 7.75. Okey, kemudian yang ketiga, cari luas sudut PQT. Yang ni dia nak sudut yang luas yang ni saja, PQT. Okey. So yang ketiga yang ketiga dia nak luas segitiga PQT. So segitiga PQT ni okey, kamu nak guna sudut yang mana? Yang mana yang lebih mudah? Kita nak guna sudut yang mana? 8795. Dia nak segitiga yang kecil ni je kan? PQT yang ni. Okey. Dia tak boleh guna sudut 87.95. Sudut yang kecil ni je kan? Sudut ni. Sudut PQT. 87 tu tolak dengan yang kita dapat Q tadi 67.22. Sebab sini 87.95, yang kita dapat pada TQR tadi 67.22, jadi PQT 87.95 tolak 67.22. So kita akan dapat sudut PQT dapat apa? 20.73.
dapat 20.73. Barulah kita guna formula luas So luas dia setengah. Sudut sini 20.73, kita ambil sisi yang ni lah 10 dengan 7. 10 darab dengan 7 darab dengan sin 20.73. So kita akan dapat 12.39. Dapatlah 12.39 cm persegi. Kalau rasa macam tak confident apa semua, jangan buat unit. And then last B. Rajah menunjukkan segitiga SQR adalah imej kepada segitiga TQR. SQR yang mana? SQR yang ni adalah imej bagi TQR. Ni objek lah. Biasa kalau dia imej, dia punya lawanan dia objek lah. Dia mesti objek pergi ke imej, bukan imej pergi ke objek. Maksudnya asalnya TQR, dia bergerak jadi QRS. Macam tu. Di bawah pantulan garis QR. Ni dia berkaitan dengan maths moden yang ada tajuk penjelmaan tu. Ada pantulan kan. So pantulan, garis pantulan dia pada QR. So cari panjang PS. Cari panjang PS. Cari panjang PS. Mana PS? PKS. PKS ni garis lurus ke? PS. PS tu garis lurus lah ya? Tak apa. PS tu tak nampak macam lurus sebab kan? dia ada sengit sikit. Dalam gambar mungkin sengit kan? Tapi tak apa, cuba kita buat, kita check betul tak dia garis lurus. Daripada sini sampai sini 87.95. So dekat sini, maksudnya sini adalah 67.22 sini. 67.22. Kalau kita campurkan, mana dapat 180 tak sampai kan? Betul tak? Dapat try. Maksudnya dia bukan garis lurus. Betul tak? 155.17 je. Kalau ikutkan. Tak dapat. Kan? Tapi dia nak panjangnya. Macam mana nak buat tu ya? Kalau ikutkan, kalau dia garis lurus, bolehlah kita guna 10 dengan 7. Kalau maksudnya macam ni, P ke Q, P ke Q dah 10, Q ke S. Macam tak boleh lah. Sekejap. Kenapa jalan kerja dia yang diberi dekat sini? Dia just kira 10 kuasa 2 campur. Cikgu faham maksud dia. Dia nak macam ni. Dia nak panjang PS tu macam ni cikgu lukis balik segitiga dia. Dia macam ni. Kalau ikutkan PQS kan tak lurus. Dia bukan nak PQS, dia nak P ke S. Macam ni. Dia nak panjang PS. So yang ini tadi kita dah kira, dia jadi 155.17 kan? Betul tak? Sudut sini 155.17. So tak ada masalah lah, betul lah. So PQ 10. Dia macam segitiga. Dia jadi segitiga. So Q ke S adalah 7. So sekarang ni dia nak panjang PS. So bolehlah cari. So kita guna macam biasalah. So untuk soalan B, panjang PS, kita kena guna cos lah kan? So PS kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 campur 7 kuasa 2 tolak 2 darab 10 darab 7 cos 155.17. Yang ni adalah tambah 67.22 dengan 87.95 ni. Dapat yang 155.17 tu. So yang ni buat square root, kamu akan dapat 16.61. 16.61 nanti. Ni untuk soalan B. Tak? Faham ke tak?
A. Okay. Okay, next soalan nombor 8. Diberi luas segitiga ABC ialah 28. Hitung panjang BC. Okay, luas diberi 28. Okay, kalau ikutkan nak cari panjang BC ni, kita tak boleh cari sebab tak ada 3 maklumat. Tapi dengan adanya maklumat luas ni, kita boleh gunalah. Itulah dia punya clue kat situ. So, kita guna formula luas segitiga ABC dulu. Okay, apa formula luas? Okay, setengah AB sin C. Okay, sudut yang kita nak gunakan. Okay, gunakan yang mana sudut yang kita nak gunakan? So, kita guna je sudut 34. So, bila kita guna sudut 34, sisi mestilah kiri dan kanan. Okay, so luas kita 28. Okay, so A dia kita ambil 9 dengan BC. Sin 34 lah. Okay, so kita nak cari BC. Ini kena bijak macam mana nak selesaikan Okay, so kalau cikgu tinggal dulu BC kat sini. Okay, 2 pindah jadi darab. Lain tu. Apa dia Fisha? Dahkan semua ke 28. Dia macam ni lah. Cikgu tinggal je BC. Maksudnya yang lain semua cikgu kena pindahkan. 2 pindah sini jadi darab. 2 darab 28. 9 jadi bahagi. Bahagi 9. Sin 34 pun jadi bahagi. So, sin 34. So, calculate yang ni je lah. 2 darab 28 bahagi dengan 9 sin 34. Okay, dapat tak jawapannya ni? Apa jawapannya? Cuba kira yang ni dapat berapa? 11.13. 11.13. 11.13 okey, boleh. So BC sama dengan 11.13. Okey, lepas tu ini untuk soalan satu dia. Soalan yang kedua, panjang AC. Cari panjang AC pula. Ini just guna formula. Cos pun boleh, sin pun boleh kan? Boleh ke? Tak boleh kena guna formula cos. Betul? Sebab kita tak ada sudut bertentangan dengan ni. 34 ada tapi AC kena cari. Okay, tak boleh guna sin, guna cos. So, assume AC sebagai hypotenuse. So, AC kuasa 2. 9 kuasa 2. BC kita dah cari tadi 11.13 kuasa 2. Tolak 2 darab 9 darab 11.13. Cos yang bertentangan dengan AC ialah 34. Ni just calculate je lah. Square root Tekan square root, jangan lupa. Tekan sama dengan, lepas tu tekan square root. Dapat tak jawapannya? Apa jawapan AC? Kira-kira. Dah, kira dah. 6.23. 6.23. Okay, dah bunda kan? Ataupun boleh je buat 6.226. So, boleh bunda 6.23. So, AC 6.23 cm. Dan yang ketiga ialah sudut ACB. Kat sini. Yang ni gunalah formula apa? Sin je lah Guna formula sin je lah. Okay, sebab kita dah ada dah. 34 ni dah ada dah bertentangan dekat situ. Okay, so nak cari sudut pada C. Kita rujuk panjang AB nanti. So, kita nak tulis dulu, mestilah tulis sin sudut dulu. Sudut ACB perkan dengan sisi bertentangan dia 9. Kemudian ambil lagi satu pasangan tadi, iaitu sin 34 per panjang AC kita dah kira tadi 6.23. Okay, ini kamu kena pandai Jangan ada yang, kalau ada masih yang bertanya, kenapa cikgu ni kejap atas tulis panjang, bawah sin, sekarang ni sin pula kat atas. Dia ikut kesesuaian. Okay, kalau soalan dia nak sudut, jadi kita letak sudut kat atas. Dekat bawah kita letak dia punya panjang. Pastikan kat sini pun sama belah kanan dia. Kalau dia nak panjang, kamu letak yang panjang tu dekat atas. Supaya senang nak kira. Okay,
So sin sudut ACB sama dengan sin 34/6.23 darab dengan 9. So berapa dapat sudut dia? Terus tekan shift sin cikgu tak adalah nak tunjuk dah ini. So sudut terus dapat sudut berapa? Shift sin pengiraan yang ni terus dapat nilai bagi sudut tu. Sudut bagi ACB 53 darjah 53 minit. 53 darjah 53 minit okey, 53 darjah 53 minit ataupun 53.91 53.91 darjah ke? Fisha, awak kira macam tu tak? 53.91 darjah, betul? Kalau saya tukar yang tu jadi sudut, kalau yang perpuluhan dapat 53.88. 88 bolehlah tu. Okey. So okey dah. So soalan A3. Okey, seterusnya soalan yang B. Soalan B C tanda C prime terletak pada garis BC dengan keadaan AC prime sama dengan AC. So of course A akan sama. So titik A tidak boleh bergerak. Ambil jarak ke C, buat lengkok ataupun kita anggar sahaja. So dia berada dekat sini lah. Kan? So sini adalah C tanda dia. Okay. So kalau nak lukis balik, okay, soalan B1 tu, kalau kita lukis balik, kita akan dapat, sebab situ dah banyak sangat garisan. Okay, sini AC. So C tanda kita kat sini lah. So panjang dia sama, buat macam tu. Okay, sini tadi. Okay, macam tu. Kita letak balik maklumat sebab nanti kita nak jawab yang soalan yang kedua, dia ada kaitan. Hitung luas A, B, C tanda. Dia nak luas yang ini. Okay, dia nak luas yang tu. Okay, AC tadi kita dah kira. Jadi kat sini pun 6.23 6.23. Panjang AB 9. Okay, panjang BC kita tak ada. Dia nak luas je. Kalau nak luas, tak semesti kena cari panjang BC. Kita ada dua sisi kat sini, kiri kanan, maksudnya kita perlu ada sudut sini. Kita perlu ada sudut kat situ. Okay, nak ada sudut kat sini, kena ada sudut sini. Nak ada sudut kat sini, perlu ada sudut dekat sebelah ni. Macam tu lah. So sudut dekat sebelah ni sama je sudut sebelah ni, yang kita dah kira tadi pun. Yang kita kira tadi, sudut ACB tadi, yang kita kira sudut ACB tadi, yang ni. Yang ni 53 darjah 53 minit. Jadi kat sini pun 53 darjah 53 minit. Nak dapat sudut sebelah dia, 180 tolak 53 darjah 53 minit. Dapat berapa? 180 tolak 53 darjah tolak 53 darjah 53 minit tu. Dapat apa? 100. Tolong kira Sat. Untuk cari sudut dekat sini ni. Dapat apa? 126. Kami just tolak lah. 180 tolak 53 darjah 53 minit. Dapat 126.11 ataupun 126 darjah 7 minit 126 darjah 7 minit. Okay. So sudut dekat sini dah ada. So kita perlu cari sudut pada A pula. So sudut BAC 180 tolak 126 darjah 7 minit tolak lagi dengan 34. Okay. So kita tolak lagi dengan 34 So kita akan dapat jawapan dia 19 darjah. Betul tak ni? 19 darjah 53 minit. Okay. 19 darjah 53 minit. Okay. Sudut pada A dekat sini sekarang. Okay. Kemudian barulah kita guna formula luas, iaitu setengah
darab dengan 9 darab dengan 6.23 darab dengan sin 19 darjah 53 minit. Okay. So kamu kira lah dapat tak darab 9 darab dengan 6.23. So jawapan dia sepatutnya kamu dapat 9.534. 535. So dapat jawapan dia 9.535. Dekat dalam buku dia lari sikit lah 9.544. Tak kisahlah, okey lah dah tu. Masih lagi dalam julat dia. Okay, tu B1. Okay, yang ni B1, yang ini jawapan untuk B2 Okay, nombor 3. Okay, ini tadi nombor 3, nombor 2, nombor 1. Okay, ada soalan tak untuk soalan nombor 8 ni? Okay ke? Okay, kita teruskan Okay, teruskan soalan nombor 9 ni. Okay, last soalan ni. Okay, Raja menunjukkan trapezium. Ciri-ciri trapezium mesti ada dua garis yang selari. Okay, dua garis selari Trapezium kita ada beberapa bentuk tapi yang penting ada garis selari. Ni trapezium, ni pun trapezium, ini pun trapezium. Okay, walaupun macam ni lah, trapezium ni maksudnya yang ni jenis yang kiri dengan kanan tak sama panjang ni. Okay, yang penting mesti ada sisi yang selari. Okay, hitung sudut QPR di sini. Okay, so sekarang kita nak guna formula cos. Okay, sebab QPR segitiga kita rujuk PQR lah, segitiga PQR ni. So 3 maklumat ada, sisi je kita ada. Kena guna formula cos lah. Okay, disebabkan dia nak sudut pada QPR kat sini, jadi kita ambil yang bertentangan dengan dia tu sebagai hypotenuse. So kita buat 5 kuasa 2 lah. 7 kuasa 2 campur 4 kuasa 2 tolak 2 darab 7. Harap ni mahir dah ini. Apa laju je boleh buat kalau dah mahir kan. So cos sudut QPR. Okay. So selesaikanlah sini 25. Okay, kemudian kamu calculate lah 7 kuasa 2 campur 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 kan. Kita dapat 65. Okay, 65 tolak dengan 2 darab 7 darab 4. Berapa? Dapat 56. Okay, cos sudut QPR. Okay, pandang letak cos sudut QPR sebelah kanan. Kemudian 65 tolak 25. Tu sudut. Ni 56 tadi So cos sudut QPR sama dengan 65 tolak 25 bahagikan dengan 56. Okay, so dapatlah sudut QPR. Cikgu tulis ni QPR. Okay, sudut QPR sama dengan shift cos. Kamu just tekan shift cos. Okay, masukkan tadi 65 tolak dengan 25. 65 tolak 25 bahagi dengan 56. Dan kamu tekan shift cos. Okay, dapatlah 44.41. Okay, 44.41 ataupun 44 darjah 25 minit. Betul? 44 darjah 25 minit. Okay, so yang kedua panjang PS. Panjang PS yang ni. Okay, panjang PS yang tu. So mana maklumat dia? Panjang PS kat situ kita dah boleh cari ke tu? Dia nak panjang PS. Kita guna sin. Kita guna sin. Macam mana kata boleh guna sin? PS per dengan sin 44 darjah 25 minit sama dengan 7 per dengan sin 110.
Mungkin ada yang tak perasan. Mana sudut yang... Okey, kita ada sudut yang bertentang kat sini. Okay. Guna sin. Tapi dia nak panjang PS, kita perlu sudut dekat sini. Sudut pada R. Sudut pada R ni tak perlu cari. Kamu dah kira. Yang mana, itulah tujuan dia bagi trapezium tu. Kita gunakan ni, Z ni. Bentuk Z ni. Ingat lagi tak? Sudut berselang-seli. Sudut sini sama sudut sini. Sebab dia selari tu. Okey, jadi sudut dekat sini pun 44 darjah 25 minit. Ni, 44 darjah 25 minit. So, sekarang kita gunalah PS perkan dengan sin 44 darjah 25 minit sama dengan 7 per sin 110. So, kalkulat lah. Berapa dapat? 7 darab sin 45 darjah 25 minit bahagi dengan sin 110. So dapat apa PS sekarang? Panjang PS 5.214. Okay, 5.214. Okay, seterusnya soalan B. Garis lurus PQ dipanjangkan. Panjangkanlah. Ayat tu baca-baca panjang je. Okey, ke Q tanda. Q tanda tak tahulah kat sini ke, mungkin Q tanda tu kat sini. Dengan keadaan QR sama dengan QR tanda. Panjang QR dengan QR tanda tu sama. Ni samalah, Q tak boleh bergerak. Ambil jarak ke R. Okey, anggarkan jarak dia sama. Anggarkan jarak sama. So kita just sambungkan lah. Jadi yang ini dengan yang ni mesti dia akan jadi sama. Okay, yang ni just sambungkan. Kalau kamu buat lengkok, dia macam ni bersilang kat sini kan. Jadi QR dengan QR tanda. Sini R tanda ni. QR dengan QR tanda tu mestilah sama panjang. Okay. So, lakarkan trapezium PQ tanda. Sorry. Yang ni bukan R tanda kan? Betul ke? Betul ke ni? Oh, salah. Sorry. Yang tak bergerak R Sorry. Tadi yang tak bergerak ni R. Nampak tersilap dah. Yang tak bergerak ialah R. Kita cak yang sama. QR dengan QR tanda tu. Yang sama ialah R. Okay. Cuba dah balik. Okay. Panjangkan dulu garis PQ. Panjangkan garis P ke Q. Okay. Oops. Okay, panjangkan garis PQ. Kemudian kita tengok yang sama sini bukan QR So, R adalah titik yang tidak boleh bergerak. Ambil jarak ke Q. So, kalau kita buat lengkok, dia akan bersilang anggaran dekat sini lah. Okay, anggaran dekat sini. Jadi, sini adalah Q tanda. So, kita sambungkan. Okay, so yang mana sebenarnya yang sama? Panjang dia. QR ke R, Q tanda R. Yang ni yang sama. Salah tadi. So, yang ni pukul 5. Okay, so kalau dikata hitung, lakarkan trapezium PQ tanda RS. So, yang ni lah P, Q tanda RS. Dia jadi trapezium, dia bentuk macam tu pula. Okay, kalau kita cikgu keluarkan balik. So, dia jadi besar macam ni lah. Sini S, sini R, sini Q tanda, sini P kan. Macam tu. Okay, so hitung luas segitiga QQ tanda R. Cikgu lukis balik dekat sini sebab kita nak kira nanti ni. Okay, sebenarnya lukis dekat gambar rajah ni pun boleh, tapi kamu tanda sikit lah untuk rajah yang kita lukis dekat gambar rajah yang asal ni, kita tulis sini B1. B1 kan, ataupun kita buat kat sini lah B1. Ada garisan ni pun tak kisah, tak ada masalah. Okay. Yang penting tulis dia punya huruf ni. Okay, kemudian buatlah sikit dia punya jarak tu kan. Yang ni kena buat. Ni kena buat. Okay, so soalannya dia nak luas segitiga yang ni. Yang ni lah dia nak segitiga yang ni kan. So, kita perlu gunakan formula setengah ABC C. Okay, so kita nak guna sisi yang mana? Sudut yang mana? Sisi yang mana? Sudut yang mana kita nak guna? PQR.
PQR. Okey. Tak, nanti kita nak kira segitiga ni, kita guna sudut sini lah kan? Betul tak? Sebab kita ada dua sisi ni. Betul tak? Kan? Tapi nak cari sudut kat sini, kita kena cari sudut sini dulu kan? Okey, nak cari sudut kat sini, perlu ada sudut kat sebelah ni. PQR. So, apa sudut PQR? Sudut kat sini dulu kita kena cari. Macam mana nak cari sudut kat situ? PQR. Kena guna formula cos. Ni kita nak cari sudut yang ini dulu. Sudut yang ni dulu baru boleh cari sudut sebelah ni. Dah cari sudut sebelah ni, baru boleh cari sudut sini. Step dia. So, cari sudut sini dulu. Kena guna formula. Formula apa? Sin ke cos? Sin. Boleh guna formula sin boleh juga guna formula sin kan? Sebab yang ni kita dah ada tadi. Okay. So, yang ni yang bertentangan pun ada. So, kita guna sin PQR, sin sudut PQR perkan dengan 7 sama dengan sin QPR tadi 44 darjah. Mak tak muat tak. 44 darjah 25 minit perkan dengan 5 kan. Okey, so sekarang ni tolong kira Sat. Sin sudut PQR sama dengan sin 44 darjah 25 minit darab dengan 7 perkan dengan 5. Dapat tak? Dapat berapa? Yang ni dapat berapa? Tolong kira. Tekan shift sin terus Cikgu nak sudut PQR sahaja. 101 darjah 32 minit. Ya, betul. 101 darjah 32 minit. Kita baru dapat yang ini. Okay, so sekarang nak dapat sebelah 180 tolak dengan yang ni pula kan. Sesudut Q tanda. Yang ni kita dapat 28 darjah 28 minit. Iaitu 180 tolak 101 darjah 32 minit. Dapat yang ni. Okay, so yang ni dapat dah 78 darjah 28 minit. So kat sebelah sini pun 78 darjah 28 minit. So sudut pada sini, sudut pada Q tanda ni mestilah 180 tolak dengan 2 kali 78 darjah 28 minit tu. So kamu akan dapat 23 darjah 41 minit ke? Betul tak? 23 darjah 41 minit. 180 tolak 2 kali 78 darjah 28 minit ni. Dapat tak? Betul tak? 23 darjah 41. 4 minit. Okay, bukan 41, 4 minit. Okay, kau. Betul tak? 180 tolak 2 darab dengan 78 darjah 28 minit. Okay, so dapat 23 darjah 4 minit Okay, dah dapat sudut pada R tu, barulah boleh kita kira luas. Okay, luas. Okay, setengah A dengan B tu adalah 5 dengan 5 lah. 5 kuasa 2 pun boleh. Sin 23 darjah 4 minit. So, kamu akan dapat jawapannya 4.898. Ni cikgu ikut jawapan dekat dalam buku kat belakang. 4.898. Ni dapat luas. Okay.